Saya anggap perjumpaan ini amat penting kerana kita yang menjadi pemimpin perlu bekerjasama untuk menjayakan usaha kita. Apa dia usaha kita? Kita telah tentukan bahawa PERKIM ini adalah satu badan dakwah, iaitu satu badan yang bertanggungjawab mengembangkan ajaran agama Islam di kalangan bukan saja orang bukan Islam tetapi orang Islam itu sendiri. Sebabnya ialah kerana kita lihat bagaimana orang Islam sesama orang Islam bermusuh-musuhan sehingga mereka berperang, membunuh, merosakkan negara-negara mereka. Ini bukanlah sebahagian daripada ajaran Islam, kerana Islam menegah kita daripada membunuh, dan apabila kita ada peperangan, apa yang kita lakukan ialah yang bertentangan dengan ajaran Islam, iaitu membunuh. Sebaliknya, ajaran Islam ialah orang Islam itu bersaudara, dan juga orang Islam perlu tahu bahawa Tuhan menjadikan manusia ini berbagai-bagai puak, berbagai kumpulan, berbagai agama, dan bukanlah menjadi hasrat kita untuk bermusuh dengan mereka. Sebaliknya, kita perlu tahu cara mereka dan kita perlu kembangkan ajaran agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berasa kadang-kadang kita ni tak bersyukur. Kalau kita lihat dalam televisyen Al Jazeera umpamanya, hari-hari di merata tempat di dunia malapetaka berlaku. Di sini ada gerak gempa, di sini ada gunung berapi, ada tsunami, bah yang amat dahsyat, ada puting beliung, ada hurricane, ramai orang mati, ada forest fire, hutan-hutan yang terbakar berhari-hari. Di waktu ini pun di Greece umpamanya, hampir seluruh Greece itu terbakar. Tetapi takkah kita fikir negara kita ini terselamat dari banyak malapetaka. Tak ada gunung berapi, tak ada gerak gempa, tak ada tsunami yang teruk-teruk, tak ada forest fire yang membakarkan hutan-hutan kita, dan kita terselamat. Sebab itu kita harus bersyukur kerana negara kita ini begitu selamat sekali. Kita dilindungi daripada angin tufan yang kuat. Kita dilindungi di sebelah timur oleh Filipina. Tiap tahun 10 kali lebih Filipina akan dikenakan hurricane, dan ramai rumah habis runtuh, ramai yang mati pun. Di sebelah barat pula kita dilindungi oleh Sumatera, sehingga apabila berlaku tsunami pun yang terkena kepada kita hanya sedikit saja di Pulau Pinang dan Langkawi. Sebaliknya di Sumatera, seluruh bandar Aceh itu ranam kerana tsunami. Kita selamat. Sebab itu saya kata kita perlu bersyukur dengan keadaan dalam negara kita. Mungkin ini semasa ini saja, mungkin masa depan akan berlaku malapetaka, itu kita tak tahu. Tetapi setakat ini kita amat selamat. Tak ada banyak malapetaka yang berlaku. Sebab itu saya fikir kita perlu selalunya bersyukur. Kita perlu berterima kasih kerana Allah sudah memberi banyak nikmat kepada kita.
Sebaliknya, kita tak begitu bersyukur. Kita lebih tumpu kepada perpecahan di kalangan kita. Rebutan-rebutan dilakukan sehingga negara yang dahulu dikenali sebagai Asian Tiger ini sudah lumpuh, sudah jadi negara yang tidak lagi menjadi contoh kepada dunia. Sebenarnya Malaysia ini dianggap sebagai negara contoh, negara Islam contoh kepada seluruh dunia. Tetapi tidak sekarang. Kenapa? Kerana kita tidak hargai nikmat yang kita terima. Dan kita tidak ikut ajaran Islam. Sebenarnya kita tumpu kepada akhirat saja. Ya, itu penting. Kita sembahyang, kita puasa, kita keluar zakat, kita buat kerja haji, dan kita mengucap 2 kalimah syahadat sepanjang masa. Itu penting. Tetapi banyak lagi ajaran Islam yang kita ketepikan. Fardu kifayah umpamanya. Umpamanya untuk untuk memperalatkan kita supaya kita dapat lindungi orang Islam adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Sebab tu dalam Quran disebut bahawa kita perlu bersedia untuk mempertahankan dan menyelamatkan umat Islam. Kita dapati sekarang ini keruntuhan akhlak di seluruh dunia. Baru-baru ini kita dikenalkan dengan amalan ataupun budaya LGBT. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan bertentangan juga dengan agama Kristian pun. Tetapi mereka sudah ketepikan agama mereka. Mereka sudah tidak beragama. Dan mereka cuba kembangkan pahaman mereka ini di kalangan orang Islam. Sebab itu baru-baru ini kita lihat acara yang amat buruk rupanya. Terdapat ramai orang-orang yang tidak lagi pegang kepada jantina. Tuhan menjadikan kita lelaki dan perempuan supaya kita boleh mendapat zuriat. Itu bukan saja untuk kesedapan, untuk keseronokan, tetapi kita dijadikan wanita dan lelaki supaya kita dapat kembangkan bangsa kita. Tetapi orang ini sudah ketepikan tujuan itu. Mereka cuma ingin keseronokan, kesedapan, itu saja. Sehingga mereka sekarang ini mengadakan perkahwinan antara lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dengan itu mereka tidak boleh dapat zuriat daripada perkahwinan semacam itu. Dan ini cuba dikembangkan di kalangan orang Islam. Dan ada juga anak muda Islam yang terpengaruh. Mereka kata, apa salahnya? Apa salahnya? Kami ingin seronok-seronok saja, kesedapan saja, bukan buat apa-apa yang merupakan jenayah. Tetapi apabila kita tolak moral value kita, akhlak kita, kepercayaan kita kepada nilai-nilai hidup yang mulia, kita akan runtuh. Pikirkanlah, kalau tidak ada perkahwinan antara lelaki dengan perempuan, kita tidak akan dapat zuriat apa-apa pun. Dan akhirnya, kalau ini diteruskan, maka bangsa itu akan hilang. Tak ada anak cucu, tidak ada lagi. Janganlah kita dengan mudah terima keruntuhan akhlak yang berlaku di negara barat ini, di negara kita ini. Saya percaya kita akan terus pegang kepada ajaran Islam yang mempunyai akhlak tertentu, cara hidup tertentu. Dan saya percaya kalau kita ikut ajaran Islam, kita akan jadi orang yang berjaya dalam semua bidang. Bukan saja berjaya dalam bidang agama,
tetapi dalam bidang-bidang lain juga. Sebab itu kita perlu kembangkan ilmu pengetahuan kita, supaya dengan ilmu pengetahuan itu dapat kita tentukan negara kita akhirnya dijadikan negara di mana orang Islam berjaya mengamalkan ajaran Islam, hidup cara Islam, ad-din. Dan ini kalau kita lakukan, insya-Allah kita akan capai kejayaan. Janganlah anggap kegagalan itu adalah satu yang menarik. Ada setengah pihak yang berpendapat bahawa kemiskinan menjadi satu daripada lambang orang Islam. Kemiskinan menyebabkan kita menjadi lemah, sehingga kita jual negara kita jual pasal kita miskin. Orang lain yang kaya boleh beli negara kita, tetapi kita miskin, kita jual negara kita. Kalau kita sudah habis jual negara kita, maka akan hilanglah sebuah negara Islam yang dianggap oleh dunia Islam sebagai negara contoh, negara Islam yang menjadi contoh. Sebab itu menjadi tanggungjawab kita untuk memelihara, melindungi kedudukan orang Islam di Malaysia, bukan dengan cara merebutkan hak-hak orang lain, tidak. Tetapi kita perlu capai kejayaan dalam semua bidang. Bidang ilmu, bidang perniagaan, bidang ekonomi dan sebagainya, supaya Malaysia terus menjadi contoh kepada dunia Islam, di mana orang Islam mampu mentadbirkan negara dengan baik, membangunkan negara dan melindungi negara ini kerana kekuatan yang ada kepada mereka. Untuk itu bukan kita nak kejar kekayaan hanya kerana kita tamak, tetapi kerana kekayaan memberi kekuatan kepada kita. Apabila kita jadi miskin, kita jadi lemah, kadang-kadang agama pun akan dipisah daripada kita. Kita amat sedih melihat hari ini orang Islam tinggal negara Islam dan pergi ke negara bukan Islam kerana lebih selamat di sana, dan mereka didera, dan ramai daripada mereka mati dalam perjalanan. Ada yang mati kerana kebuluran dan sebagainya. Kenapakah orang Islam tinggal negara Islam untuk berhijrah ke negara bukan Islam? Sebabnya ialah kerana pentadbiran negara Islam oleh orang Islam tidak berjaya, tidak memberi keselesaan hidup kepada rakyat yang kebanyakannya adalah penganut agama Islam. Jadi saya harap kita semua berasa bertanggungjawab terhadap diri kita, terhadap umat Islam di Malaysia ini, dan terhadap keamanan, kestabilan negara kita, insya-Allah. Itulah harapan saya. Di mana kita semua tahu saya dah umur lebih, tak ada masalah, tak ada masa yang banyak. Yang boleh saya buat itulah nak kembangkan kefahaman kita. Sebenarnya tak ada panduan yang lebih baik daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat banyak nasihat-nasihat, panduan-panduan tentang cara hidup Islam. Tetapi kalau kita baca dalam bahasa Arab dan kita tak faham, kita tak dapat nikmat daripada membaca Quran. Ya, kita perlu baca dengan berlagu dan sebagainya, tetapi yang lebih utama ialah memahami ajaran Islam melalui Al-Quran, bukan oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kita baca Quran, kita boleh faham, tak susah nak faham. Kebanyakan daripada ayat-ayat yang dalam Quran jelas.
Umpamanya orang Islam tak boleh membunuh, umpamanya orang Islam adalah bersaudara, sudah tentu kita boleh faham itu. Tapi kita tak nak, sengaja tak faham ataupun tak baca dalam bahasa yang kita faham, dan kita tidak dapat nikmat daripada mengikuti ajaran Islam dan kita amalkan ad-din, cara hidup orang Islam, insya-Allah negara kita akan selamat, orang Islam akan selamat, agama Islam juga akan selamat, dan insya-Allah kita akan kekal sebagai negara contoh bagi dunia Islam keseluruhannya. Sekian, terima kasih.